Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua waris dan semua anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Okey, baik, saya nak terang sikit berkenaan dengan PDPR, iaitu apa itu PDPR. Okey, sejak diumumkan yang kita akan dilaksanakan PKPB di negeri Kedah bermula daripada kemarin sehingga 6 hari bulan, semua guru di negeri Kedah akan melaksanakan PDPR. Baiklah, PDPR tu apa dia? PDPR ni adalah satu proses pengajaran dan pembelajaran di rumah, di mana telah dikeluarkan arahan daripada pihak kementerian di mana semua guru, tak kira pendidikan prasekolah, pendidikan khas, sekolah rendah, sekolah menengah, wajib melaksanakan PDPR. Laksanakan. Okey. Jadi saya nak explain, saya nak terangkan PDPR ni dalam konteks pendidikan khas. Okey, kita nak lagi faham, lagi jelas supaya cikgu boleh sampaikan maklumat, boleh ajak kepada boleh sampaikan maklumat PDPR yang kami nak sampaikan dan sepenuhnya dilaksanakan oleh waris bersama dengan anak-anak di rumah. Okey, apa itu PDPR? Okey, macam saya kata tadi, PDPR itu adalah satu proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, di mana pelibatan sepenuhnya daripada pihak waris bersama dengan anak. Okey, berapa lama PDPR ni? Kalau diikutkan jadual yang diberikan, dikira 1 hingga 2 jam sehari. Okey, kita kata macam ni lah, lebih kurang 2 subjek sehari. Satu subjek, contoh matematik sejam, bahasa Melayu sejam. Jadi 2 jam saja maksimum untuk sekolah rendah. Okey, macam mana PDPR tu dilaksanakan? Ada 3. Okey, PDPR boleh dilaksanakan secara online, boleh dilaksanakan secara offline dan dipanggil on-site. Okey, online ni macam kita buat secara bersemuka, real face. Contoh kita gunakan video call, kita guna Google Classroom, macam tu. Dan offline dilaksanakan cara kita bagi kerja, tugasan kat mereka, dan kita bagi kerja melalui WhatsApp ataupun kita bagi melalui email, kita call, kita waris apa semua, dan tugasan-tugasan tersebut dilaksanakan oleh murid dengan bimbingan waris. Dan yang ketiga ni on-site. On-site ni tak sesuai lah sebab kita PKPB, kita tak dibenarkan keluar. Jadi on-site ni lebih kurang cikgu akan buat ke satu dewan yang dihaskan oleh kerajaan, tetapi benda tu takkan berlaku sebab on-site ni takkan ada. Okey, sekali lagi saya ulang, berapa lama PDPR tu? PDPR selama 1 hingga 2 jam, fleksibel. Okey, dalam satu hari tak semestinya daripada pukul 9 sampai pukul 1 para waris atau para murid perlu tunggu perlu mengajar. Tak, dia bukan macam tu. Sebab kita kena ambil kira juga ada waris yang bekerja, ada waris yang tidak dapat bersama dengan anak-anak dia. Jadi kita fleksibelkan masa tu. Jadi kita hanya bagi tugasan harian ataupun kita boleh bagi tugasan secara mingguan, terpulang kepada waris sama ada nak laksanakan pada waktu dia free. Contoh kalau dia free, dia balik kerja dalam pukul 3 petang atau 4 petang, nak laksanakan 11 malam pun boleh, tak ada masalah. Macam ada setengah waris yang bekerja, dia bekerja office hour, dia bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, jadi dia tak dapat nak laksanakanlah PDPR ni. Okey, jadi dia boleh gunakan masa 11 malam tu. Okey, kaedah ni macam mana? Okey, kaedah yang diberikan ada 2 untuk guru. Yang pertama dari segi modul dan yang kedua dari segi projek. Okey, sebagai contoh, untuk modul kita akan bagi tugasan secara harian. Untuk subjek BM, matematik, dia akan bagi tugasan secara harian. Okey, untuk modul projek pula, projek ni macam ni sebagai contoh. Sebagai contoh subjek KH, kemahiran hidup. Contoh cikgu ni akan bagi, okey, contoh PKPB kita bermula daripada 6 hingga daripada kemarin 9 sehingga 6 hari bulan, jadi kita ada 4 minggu. Untuk KH, cikgu ni dah tetapkan murid kena semai satu pokok, kena jaga pokok tersebut, dan dia akan bimbing murid tersebut berdasarkan minggu ke minggu sampailah projek tu siap. Okey, sampailah dia tanam pokok, dia hasilkan pokok tu tumbuhkan, bubuhkan macam mana. Tu dipanggil tugasan modul projek. Boleh juga subjek yang sesuai, contoh macam subjek KH, matematik, contoh PJ,
PJK dan sains sosial alam sekitar. Okey, dia boleh laksanakan eksperimen mudah ataupun dia boleh buat kita semula, macam-macam lagi lah. Okey, macam mana kita nak laksanakan PDPR ni? Okey, dalam pendidikan khas, PDPR ni perlu sangat dengan bantuan waris. Sebab keupayaan budak pendidikan khas ataupun murid pendidikan khas tak sama macam murid harus perdana. Okey, yang pertama, kita kena ambil kira sesuai lah dengan keupayaan dan kemampuan murid. Sebagai contoh, okey, kalau kita bagi tugasan, contoh tadi, kita nak bagi dia berkebun, kita kena tengok juga sama ada dia boleh tak pegang apa-apa, pegang sudip ke, pegang tanah ke, nak pegang apa semua, dan kita boleh bimbing dia. Murid atau ibu bapa boleh bimbing murid tersebut. Okey, dan kita tengok juga kita situasi masa tu, kalau anak kita sihat ataupun anak kita mengamuk ataupun murid kita mengamuk tak sesuai, jadi kita tak perlu buat. Okey, dia fleksibel, tak perlu kita nak wajib ke apa ke, terpulang. Okey, yang kita tengok situasi dan mood dia semasa tu. Okey, yang kedua, kita kena ambil kira situasi murid berada di rumah dan sumber yang dia ada. Sebagai contoh, okey, kalau kita nak laksanakan kelas pendidikan khas secara online, kita kena ambil kira dalam satu kelas tu ada contoh 10 orang satu kelas. Kelas saya sendiri ada 11. Okey, jadi setiap murid, setiap waris dia tidak mempunyai keupayaan dari segi gadget. Mungkin dia tak boleh bagi kat anak dia gadget, dan dia perlukan gadget tu handphone lah, kita sebut handphone, dan dia tak boleh berada dengan anak dia handphone sepanjang masa. Kita tak boleh lakukan online class. Mungkin dia bekerja, mungkin dia kena mengasuh anak ke apa ke, dia tak sempat. Jadi tugasan yang terbaik untuk kelas pendidikan khas, saya rasa kita boleh laksanakan secara offline. Offline ni macam mana? Kita bagi kerja, kita bagi tugasan, kita bagi aktiviti, dan murid boleh laksanakan dengan bimbingan para waris. Okey, yang ketiga, bahan yang mudah diakses oleh penjaga dan waris dan juga murid. Bahan maksudnya cikgu akan bagi bahan lah, bagi lembaran kerja, dan kalau waris boleh print bagi kat anak, ataupun tak boleh print pun tak apa, tengok, minta dia tulis kat kertas ke apa ke, kat buku, minta dia salin balik. Okey, kita perlu sentiasa adakan perbincangan. Yang keempat, perlukan sentiasa ada perbincangan dengan ibu bapa. Kalau macam contoh saya bagi tugasan, murid tak boleh laksana, boleh bagi tahu balik cikgu, anak saya tak boleh buat sekian-sekian, boleh tak saya nak modify sikit? Boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya, yang kelima, setiap aktiviti perlu direkodkan. Direkodkan ni maksudnya macam mana? Okay, kita kena ambil gambar, hantar ke WhatsApp group. Contoh, anak kita dalam kelas Dahlia, ambil gambar, hantar balik dalam kelas Dahlia. Sebab yang ni merupakan satu evidence kepada guru. Kita dah bagi aktiviti dan murid dia laksana aktiviti, kita boleh print gambar tu, kami masukkan dalam buku kami. Macam itulah. Dan yang keenam, macam yang saya kata tadi, jadual perlu fleksibel. Okay, jadual tu tak semestinya rigid. Kita ada jadual kelas harian, tetapi terpulang kepada waris. Kita bagi tugasan, kita bagi kerja, tapi waris nak gunakan masa-masa yang dia tak sibuk, masa dia free, boleh, tak ada masalah. Dan kalau boleh, kita pastikan dulu keadaan anak kita tu dah ready. Maksudnya kita wujudkan satu tempat khas untuk dia, untuk simpan beg dia, belanja dia, meja dia ke apa, kita minta dia duduk di situ. Pelajaran, contoh kita bagi dia kerja matematik. Okey, matematik kita bagi sejam. Kalau dia dah boleh siapkan dalam masa 30 minit pun cantik dah. Tak perlu kita nak habiskan sampai 1 jam. Siapkan kerja yang diberikan tu, yang cikgu-cikgu bagikan, okey, settle masalah. Okey. Jadi yang tu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan PDPR dalam konteks pendidikan khas. Jadi kesimpulannya, untuk pendidikan khas, peranan para waris ni sangat penting lah, sangat diperlukan. Sebab kalau kita bagi kerja saja, kita tak tunggu, kita tak bimbing dia, memang dia takkan buat. Kalau dia buat pun, dia akan buat set, lepas tu dia duduk mimpi ke, dia duduk angan-angan ke, lepas tu dia akan buat balik. Dan kerja tu daripada boleh siap dalam masa 20 minit, boleh pergi sampai 2 jam ataupun 3 jam. Tu anak-anak khas kita ni special sikit, kita kena bimbing dia. Okey. Dan yang kedua, masa pembelajaran kita fleksibel lah. Ya, tak macam saya kata tadi, tak rigid sangat. Daripada nak pukul 9 nak duduk siap pukul 9, tak. Kita pulang kepada para waris. Okey, dan yang ketiga, kita rancang satu aktiviti tu biarlah aktiviti yang menyeronokkan. Ada masa contoh lah, sebagai contoh, masa saya PJ, tak semestinya saya nak bagi tugasan apa. Okey, petang
boleh keluar Ustaz, berjogging Ustaz, keliling rumah ke, ataupun kita main skipping anak kita ke, ataupun kita buat sesuatu contoh macam aerobik, boleh buat dengan anak dia. Seronok, okay? Bonding time antara kita dengan anak kita. Okay. Dan yang keempat, yang ni memang penting lah, bergantung kepada situasi anak kita. Tengok mood dia macam mana, tengok kesihatan dia macam mana. Kalau kita nak boleh laksanakan PDPR ni, kita laksanakan. Kalau tak boleh, kita tak payahlah, kita relax hari tu ke macam mana ke, kita sambung balik hari kemudian. Okey, dan yang kelima sekali, yang ni optional, terpulang, pilihan. Kalau kita nak galakkan anak-anak kita untuk buat kerja, untuk siapkan kerja, kita janjikan satu ganjaran ataupun kita janjikan satu reward yang kecil-kecil lah. Okay, contoh kalau abang siap kerja, sekali kita pergi beli aiskrim, contoh macam itulah. Tapi tak perlulah sampai hari-hari nak janji. Okay, buat siap 2 hari 3 hari, nanti kita pergi beli aiskrim ke, kita beli mainan ke. Okay, kita bagi reward ke dia biar dia lagi bersemangat dia nak buat kerja sekolah dia tu. Okay, saya rasa sekian saja penjelasan saya, sedikit sebanyak tentang gambaran umum PDPR untuk konteks pendidikan khas. Jadi kalau ada sebarang maklumat ataupun pertanyaan, boleh tanya saya direct. Okey, saya Cikgu Khairul Akmal dari SK Kuala Nerang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.